Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di dalam kelas pendidikan Islam pada hari ini. InsyaAllah, sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa agar pembelajaran kita dipermudahkan oleh Allah SWT dan kita mudah menerima ilmu daripadanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, pada minggu ini kita akan belajar tajuk pelajaran unit 19, iaitu Rihlah Merehatkan Minda. Rihlah Merehatkan Minda. Baiklah murid-murid, persoalan yang saya ingin utarakan kepada kamu, adakah kamu pernah pergi berjalan-jalan atau pergi bermusafir atau menyertai rombongan ke mana-mana tempat bersama dengan ibu bapa kamu ataupun bersama dengan anjuran rombongan sekolah? Ya, jika kamu pernah, maksudnya kamu pernah merehlahkan diri. Rehlah. Okey, ini adalah kataan Arab. Rehlah ini bermaksud pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Jadi apa yang kita faham tentang rihlah ini adalah secara ringkasnya disebut sebagai pergi melawat ke suatu tempat, melancong, mengembara, menjelajah ataupun berkhemah. Jadi tajuk pada pagi ini ialah rihlah merehatkan minda. Cuba kita perhatikan dan bincangkan. Okey, baik murid-murid. Perhatikan gambaran di bawah ini. Ini adalah satu tempat yang mana merupakan satu expo percutian dan pelancongan. Jadi tempat-tempat expo ini disediakan agensi-agensi pelancongan, bus-bus yang dianjurkan oleh agensi-agensi pelancongan untuk berkempen atau mempromosikan pakej pelancongan ya. Bersama dengan keluarga, berkumpulan ataupun individu. Jadi kita melihat di bawah ini gambar seorang perempuan ini mungkin daripada agensi pelancongan sedang berkempen kepada satu keluarga ini untuk pergi melancong, mengambil pakej tertentu dengan bayaran tertentu untuk diaturkan percutian mereka. Hendak ke mana? Jadi tentulah kita akan gembira sekiranya kita dapat mengikuti pakej-pakej tersebut ya. Kerana salah satu di antara kelebihan kita mengikuti pakej-pakej yang dianjurkan oleh agensi pelancongan ini, segala persiapan dan juga tentatif telah diaturkan oleh pihak pakej tersebut, pihak syarikat tersebut. Jadi orang yang menempah daripada pakej tersebut hanya tidak perlu susahkan diri kerana segala perkara-perkara yang penting untuk difikirkan oleh pelancong seperti visa, pasport dan sebagainya diuruskan oleh pakej tersebut. Jadi pihak kita ataupun pihak
Jadi ini memudahkan pada pihak pelanggan. Jadi pemain-pemain industri agensi pelancongan ini memainkan peranan penting dalam memajukan pelancongan negara kita. Jadi selalunya kalau kita mengikut pakej pelancongan ini, ada disiapkan sekali dengan makanan, tempat tinggal, sewa kereta, semuanya telah dikiranya sekali. Maksudnya pihak pelancongan akan menanggung semuanya itu setelah kita membayar semua. Setelah kita membayar semua pakej yang kita kendaki itu, pihak pelancongan akan berusaha untuk memberi sesuatu yang terbaik kepada kita supaya perjalanan kita ataupun kembara kita itu akan lebih mudah lagi. Jadi kita baca pantunnya dahulu. Pulau Sipadan biru lautannya, tarikan pelancong di seluruh dunia. Mari teroka hargai nikmatnya, agar subur iman di jiwa. Jadi pantun ini menceritakan Pulau Sipadan yang terletak di negeri Sabah. Merupakan salah satu daripada tarikan dunia. Dan dalam pantun ini mengajak kita supaya menghargai nikmatnya, supaya dipelihara pulau itu, ya. Dipelihara pulau itu agar boleh dinikmati kembara oleh pelancong-pelancong pada masa akan datang. Jadi kiranya kita menikmati dan menghargai keadaan atau persekitaran di suatu tempat. Contoh kita melawat satu tempat itu, kita jaga tempat tersebut, ya. Contohlah Pulau Sipadan itu tempat yang baik, ataupun kamu melancong di satu tempat, contoh Pulau Langkawi dan sebagainya, hendaklah kita pelihara kawasan persekitaran tempat yang kita lawati tersebut. Kerana apa? Kerana ianya merupakan sebahagian daripada keimanan kita, yang mana kebersihan itu adalah separuh daripada keimanan kita. Jadi bukan sekadar kita melancong, tetapi Islam mengajak kepada kita untuk memelihara dan mengambil iktibar tentang sesuatu perkara atau sesuatu tempat. Seterusnya, muka surat 172. Teliti dan fahami muka surat 172 maksud rihlah. Rihlah ni berasal daripada perkataan bahasa Arab, ya, iaitu pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Bagi tujuan keharusan untuk kita melancong ini ada difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dalil naqlinya, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Surah Quraisy, maksudnya iaitu kebiasaan aman, tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk, iaitu mereka akan berniaga ke negeri Yaman, dan pada musim panas mereka juga berniaga ke negeri Syam. Jadi Allah SWT memberitahu kepada kita bahawa urusan kita mengembara ke suatu tempat ini telah dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy. Ketika itu mereka contohnya baginda pakcik kepada baginda Nabi SAW, Abi Talib, pada musim panas mereka akan mengembara, mereka akan menjelajah dengan menaiki unta bersama-sama dengan barang perniagaan mereka. Mereka akan pergi ke negara Syam, untuk berniaga. Apabila musim sejuk pula, mereka akan pergi ke negara Yaman, ya. Itu adalah dalil
yang mengharuskan kepada kita untuk pergi melancong. Kerana di dalam kita melancong itu ada manfaatnya. Contohlah kita melihat dokumentari di dalam TV3, iaitu Jejak Rasul, program Jejak Rasul. Di situ jika kita pergi melancong, kita akan dapat mengetahui ataupun kita dapat mengambil iktibar daripada kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Kita dapat memahami dan kita dapat menghayati di suatu tempat itu bagaimanakah keadaan Nabi berdakwah ataupun apakah peristiwa yang berlaku pada ketika itu. Jadi Allah SWT ini telah memberitahu kepada kita tentang keharusan kepada kita untuk pergi melancong. Jadi bila kita nak melancong ini, hendaklah kita mengambil iktibar daripada apa yang kita ikuti. Contohnya kita akan pergi melancong bersama sekolah, mengikuti rombongan ke mana? Ke Cameron Highland. Okey. Jadi kita pergi melancong ke sana, janganlah kita pergi saja-saja. Pergi nak berseronok. Selain kita nak berseronok, ambillah apa manfaat yang kita dapat. Contohnya kita buatlah diary. Contoh yang baik, kita buatlah diary. Ataupun kita tuliskan apa aktiviti yang kita buat. Dan diary itu merupakan satu pengalaman kepada kita untuk diterjemahkan, untuk kita buat karangan pula. Mungkin dalam peperiksaan ada karangan bahasa Melayu menyebutkan kepada kita supaya kita membuat karangan tentang mengikuti rombongan sekolah. Jadi kamu boleh guna pengalaman kamu untuk ditulis ke dalam karangan tersebut. Jadi kalau ada peluang untuk kita melancong, pergilah melancong. Jadi ada pepatah di dalam, ada mengatakan rebutlah kita melancong menggalakkan kita pergi melancong. Kerana apa? Kerana sebab ni. Kerana ada perkara-perkara yang menghalang kita pergi melancong. Okey, macam ni lah saya bagi contoh lah. Ketika kita muda, kita ada kekuatan. Maksudnya kita sihat. Kita ada masa. Tetapi kita tidak ada money. Kita tidak ada wang. Jadi itu juga adalah salah satu sebab kita tak boleh melancong. Duit tak ada. Kekuatan ada, sihat, tua badan. Masa ada. Tapi duit tak ada. Tak guna juga kita nak pergi melancong. Tak boleh pergi. Jadi lepas tu bila dah dewasa sikit, kita sihat. Kita ada sihat. Kamu dah bekerja esok ni, kamu sihat. Lepas tu kamu ada wang. Dah bekerja ada wang. Tetapi masa pula tidak ada. Masa pula tidak ada. You don't have time. You don't have time. Tak guna juga. Kita tak boleh juga pergi melancong. Dan masa kita tua, kita ada duit. Dah kita bekerja, esok kamu bekerja, kita ada duit. Okey. Dan kamu ada masa. Kamu ada masa. Sebab apa? Sebab kamu dah pencen dah. Tak ada kerja buat apa dah. Kamu ada masa, ada duit, ada masa. Tetapi kamu tidak ada kesihatan pula. Maksudnya kekuatan tu tak ada. Kesihatan kamu telah merosot. Jadi tak boleh juga melancong. Jadi rebutlah. Kalau ada peluang untuk melancong, pergilah melancong. Supaya banyak manfaat daripada kita melancong. Kita dapat mengenali budaya sesuatu tempat itu. Seterusnya, kita baca adab rihlah. Yang pertama, berniat kerana Allah agar perjalanan menjadi ibadah. Okay, kita nak pergi melancong, kita kena berniat kerana Allah. Nombor dua, memulakan perjalanan rihlah dengan menunaikan solat sunat musafir dan berdoa. Mestilah kita disunatkan supaya sembahyang sunat musafir dahulu dan berdoa kepada Allah agar perjalanan kita selamat dan diberkati olehnya. Yang ketiga, memilih tempat yang bersesuaian dan tiada unsur larangan Allah.
Janganlah kita pergi ke tempat-tempat yang merupakan tempat-tempat yang tak elok. Seperti kita pergi tempat disko dan sebagainya. Dalam kita pergi melancong tu, kita pergi ke tempat disko, contohlah ataupun tempat yang tak elok lah. Yang keempat, menutup aurat dan dengan sempurna supaya maruah terpelihara. Bila kita pergi ke satu tempat, contohlah kita melancong ke negara Eropah, mereka semua tak ada yang free hair, tak pakai tudung. Di Malaysia kita pakai tudung. Di sana mereka free hair dan mendedahkan aurat, pakai pakaian seksi-seksi. Janganlah kita ikut. Setengah-setengah orang itu dia melihat keadaan, dia tengok, uish, kalau di Malaysia dia rasa malu. Bila di tempat luar dia kata, siapa tak kenal dia, dia kata buat apa, kata di sini orang tak kenal aku, kata. Jadi dia pun pakai macam mana orang barat pakai. Jadi dia telah terpengaruh. Jadi elokkan supaya perkara itu berlaku. Jagalah aurat kita, kerana di mana-mana pun kita berada, Allah melihat kita. Itu sebagai contoh lah. Nombor 5, mendapatkan keizinan ibu bapa. Jadi kamu hendak pergi melancong, hendaklah kita minta keizinan daripada ibu dan ayah. Nombor 6, menjaga mata, telinga dan fikir dengan mengagungkan keindahan ciptaan Allah. Semestinya kita jaga mata. Bila kita pergi ke Langkawi, banyak pelancong-pelancong luar yang pakai pakaian yang menjolok mata. Ada yang berbaju bikini dan sebagainya. Jadi janganlah kita terpesona melihat. Kita menjaga mata kita daripada melihat perkara-perkara yang tak elok itu. Seterusnya, sentiasa menjaga waktu-waktu solat. Apabila kita pergi melancong juga, jangan kita melalai ataupun leka. Kita melewatkan solat kita. Tidak dibolehkan. Melainkan kita melakukan solat secara jamak. Secara jamak dibolehkan. Iaitu kita menggabungkan solat kita dan kita mengakhirkan solat kita. Nanti kita tengok ya, murid-murid. Untuk nombor 7 ini kita lihat di muka surat 172. Jarak perjalanan sejauh 2 marhalah kira-kira 91 km dikira sebagai musafir. Maksudnya di sini, dalam jarak 2 marhalah ini ataupun 91 km, bolehlah kita untuk menunaikan solat secara qasar ataupun secara jamak. Itu adalah keringanan ataupun rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Jadi untuk menjaga waktu solat ini, contohnya masuk waktu zuhur, kamu dalam perjalanan nak ke Pulau Pinang, bolehlah kamu tangguhkan sembahyang zuhur itu ke waktu asar. Maksudnya kamu gabungkan solat zuhur dan asar pada waktu asar. Jadi kamu telah melakukan solat secara jamak dan qasar. Sembahyang zuhur 2 rakaat, sembahyang asar 2 rakaat. Okey, yang penting kita sembahyang, murid-murid. Jangan kita lupa kepada Maha Pencipta kita. Nombor 8, sentiasa mengingati dan memuji keagungan ciptaan Allah. Bila kita dah berjalan-jalan tu, banyak yang kita dapat. Kita akan terpesona dengan ciptaan Allah. Contohnya kita melawat Gunung Kinabalu. Di tempat kita tidak ada Gunung Kinabalu. Jadi kita terpesona melihat keindahan Allah. Hendaklah kita memuji dan mengagungkan Allah SWT. Kerana semua ciptaannya itu adalah yang maha hebat. Tidak ada sesiapa yang boleh membuat Gunung Kinabalu itu. Jadi sebutlah Subhanallah. Subhanallah al-Azim. Maha suci Allah yang telah menciptakannya. Seterusnya, murid-murid, kita sambungkan latihan kita di tajuk ini. Buka buku Sukses A Pendidikan Islam di muka surat 83. Muka surat 83. Secara sepintas lalu kita baca rihlah merehatkan minda. Pengertiannya iaitu pergi melawat. Pengertian rihlah ialah pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah ataupun berkhemah.
Seterusnya, adabnya berniat kerana Allah, memulakan perjalanan rihlah dengan menunaikan solat, sunat musafir dan berdoa, memilih tempat yang sesuai, menutup aurat dengan sempurna, mendapatkan keizinan ibu bapa, menjaga mata, telinga dan fikiran dengan mengagungkan keindahan ciptaan Allah SWT. Yang terakhir, menjaga waktu solat. Seterusnya, doa naik kenderaan. Subhanalladzi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang bermaksud Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedangkan kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Baik, cuba kita buat latihan ini. Soalan yang pertama. Padankan maksud rihlah ialah ya, ini jawapannya. Pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah ataupun berkhemah. Jadi padankan dengan jawapan yang betul. Nombor 2. Rihlah amat digalakkan dalam Islam. Rihlah amat digalakkan dalam Islam. Rihlah amat digalakkan dalam Islam. Okey, yang bawah sekali jawapannya. Kerana kita dapat meneroka alam ciptaan Allah dan mengagungkan kebesarannya. Kebenarannya, ya. Jadi kamu gariskan di bawah sekali. Seterusnya nombor 3. Berniat kerana Allah agar berniat kerana Allah agar, yang atas sekali jawapannya, perjalanan akan menjadi ibadah. Jadi kalau kita tak berniat, jadi perjalanan kita itu tak jadi ibadah, jadi sia-sia saja. Jadi nak pergi mana pun kita kena berniat kerana Allah. Nombor 4, menutup aurat dengan sempurna supaya maruah terpelihara. Ini jawapannya. Nombor 5, sentiasa menjaga waktu solat. Okey, dalam kita bermusafir jangan kita lupa tanggungjawab kita, amanah yang telah diberi kepada kita, iaitu menunaikan solat. Seterusnya soalan nombor 6, memilih tempat yang bersesuaian dan tiada unsur larangan Allah. Jadi dalam kita pergi mengembara itu, janganlah kita pergi ke tempat-tempat yang tak elok, ada unsur-unsur larangan Allah. Kemudian kamu lengkapkan peta dekat berikut, ya. Adab rihlah. Yang pertama, adab sebelum rihlah, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, niat kerana Allah. Niat kerana Allah. Yang kedua ialah pilih tempat yang sesuai. Sebelum kita nak pergi tu, kita tengok tempat tu sesuai ataupun tak sesuai. Yang kedua, pilih tempat yang sesuai. Adab semasa berrihlah. Semasa kita pergi, apa yang kita kena buat? Kita kena jaga tingkah laku kita, ya. Yang pertama, jaga tingkah laku. Lepas tu, menjaga harta benda awam. Kamu kena tulis lah, jangan buat macam ni. Seterusnya, adab selepas rihlah. Apa yang kita kena buat? Pastikan tiada sampah yang ditinggalkan. Seterusnya, bersihkan kawasan yang digunakan. Contoh kita pergi berkemah lah. Kita pergi berkemah, pastikan bila kita datang tempat tu, tempat yang bersih. Hendaklah kita pastikan di akhir perkemahan kita bersih seperti mana sedia kala yang kita main tu. Awalnya bersih, di akhirnya pun kena bersih juga. Dan bersihkan kawasan yang telah kita gunakan tu. Seterusnya, apakah kelebihan beradab semasa kita berrihlah? Jadi adab diri akan dipertahankan. Seterusnya, meningkatkan keimanan. Seterusnya, yang terakhir, menenangkan fikiran. Bila kita berkhemah, fikiran kita akan menjadi tenang. Jadi, sekian dahulu kelas kita pada hari ini. Jadi, saya harapkan kamu semua supaya faham tentang tajuk yang dipelajari. Okay, sekian dahulu. Saya harap kamu buat latihan ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.